Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam pertemuan perkongsian Maghrib di mana kita akan membicarakan dan membaca serta menghayati daripada kitab Arba'un Al-Khairiyah, yang mana terjemahannya adalah 40 hadis yang menceritakan tentang sebaik-baik perkara dan amalan. Lalu mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk bantu share, kongsi dan juga sebar luas. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat daripada riwayat-riwayat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semalam kita telah baca tentang tajuk berdamai dan juga menghubungkan silaturrahim. Maka pada hari ini pada riwayat yang ke-14, maka riwayatnya adalah daripada Abdullah bin Amr ibnu Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, yang mana tajuk riwayat ini adalah tidak menyakiti orang lain. Lalu tidak menyakiti orang lain. Lalu ketika mana Nabi SAW ditanya oleh seorang lelaki, muka surat yang ke-80 untuk sahabat-sahabat yang ada kitab bersama, muka surat yang ke-80. Lalu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di sini Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang lelaki kepada Nabi. Apakah pertanyaannya? Ayyul muslimina khair? Wahai Rasulullah, siapakah orang Islam yang paling baik? Ayyul muslimina khair? Menjawab pertanyaannya tentang siapakah orang Islam yang paling baik, kita sedang menceritakan 40 hadis yang menceritakan tentang sebaik-baik perkara dan amalan. Maka sabda Nabi SAW, qal man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang paling baik adalah orang yang membuat selamat orang Islam yang lain daripada lidah dan juga daripada tangan. Lalu siapakah orang Islam yang paling baik? Orang Islam yang lain berasa selamat daripada apa? Daripada lidah dan juga daripada tangan. Sahabat-sahabat, tidak sempurna Islam seseorang itu, bahkan imannya tidak sempurna, sehinggalah dalam riwayat kita baca dia mesti mencintai saudara Islamnya apa yang dia cinta pada dirinya. Sabda Nabi, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu hatta, sehinggalah dia mesti menyukai untuk saudaranya apa yang dia suka untuk diri sendiri. Lalu apabila apa yang kita suka untuk diri kita adalah kena suka untuk saudara kita, maka seperti mana kita tidak suka disakiti daripada makian, kata-kata ataupun daripada pukulan dan kejahatan daripada tangan, maka daripada sinilah juga kita tidak patut untuk melakukan orang lain. Jangan melakukan kepada orang lain. Bahkan adalah menjadi tanggungjawab kita, kewajipan kita untuk menjaga lidah dan juga kedua tangan kita. Adakah maksudnya bila Nabi sebut hanya lidah dan tangan, kita boleh sakiti orang dengan kaki, kita sepak dia, ataupun kita boleh langgar dia sebab Nabi sebut hanya tangan dengan lidah? Tidak. Sebab itu kata para ulama hadis pada perenggan yang kedua muka surat 81, disebutkan dalam hadis ini tangan dan juga lidah, yang mana hadis tadi adalah hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Sebenarnya ianya merangkumi seluruh anggota tubuh badan yang lain. Lalu maksud daripada lidah dan juga tangan, maksudnya jangan mendatangkan kejahatan, mudarat kepada sesiapa pun. Orang lain merasa selamat daripada kejahatan yang datang daripadanya, iaitu tidak boleh berbuat sebarang perkara buruk terhadap sesiapa sahaja dengan apa jua. Jangan. Lalu maksud lidah dan tangan, banyak orang bertanya, kalau kaki boleh tak? Sebab Nabi tak sebut kaki. Lalu disebutkan lidah dan tangan kerana benda dua inilah yang selalu mendatangkan mudarat pada orang lain. Disebutkan dua ini, yang dimaksudkan adalah secara umum apa jua yang mendatangkan kejahatan, keburukan pada orang lain, maka tidak boleh. Sabda Nabi SAW dalam sepotong hadis, la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Sabda Nabi,
tidak akan masuk ke dalam syurga seseorang yang mana tidak merasa tenteram jiran tetangganya daripada kejahatan-kejahatannya. Orang macam ni tak masuk syurga. Bahkan kalaulah dia masuk syurga, dia akan masuk syurga last, dia akan masuk syurga lewat. Kenapa? Sebab orang lain merasa tak tenteram dengan dia kerana kejahatan dia, kerana kata-kata dia, kerana perbuatan dia. Maka janganlah kita menjadi orang Islam yang seperti itu. Lalu inilah pengajaran yang kita boleh ambil. Siapakah orang Islam yang paling baik? Adalah orang yang mana tidak ada kejahatan dia yang sampai kepada orang lain, kewujudan dia dirasai selamat oleh orang lain. Ini hadis yang ke-14. Pada hadis yang ke-15, Nabi SAW meletakkan kayu ukuran akhlak. Di manakah kayu ukuran akhlak seseorang itu sama ada baik ataupun tidak? Maka sebab itulah tajuknya adalah akhlak baik terhadap isteri. Kerana Nabi sebut orang yang baik akhlak adalah orang yang berlaku baik kepada isterinya. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, riwayat yang ke-14, riwayat yang ke-15, muka surat yang ke-84. Kata Aisyah, sabda baginda Nabi SAW, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sabda Nabi SAW, sebaik-baik kalian. Lalu sangat kena dengan tajuk buku ini, sebaik-baik perkara dan amalan. Maka sabda Nabi, sebaik-baik kalian. Siapakah yang sebaik-baik kalian? Adalah orang yang berbuat baik terhadap isterinya. Lalu kayu ukuran akhlak seseorang itu baik ataupun tidak, bagaimana cara dia bermuamalah dengan isteri dia. Apabila dia baik dekat luar rumah, belum tentu dia dikira orang yang baik akhlak. Kena lihat bagaimana cara layanan dia terhadap isterinya, keluarganya dalam rumah. Sebab itu sabda Nabi, sebaik-baik kamu akhlak adalah orang yang berlaku baik kepada isterinya. Dan aku, iaitu baginda Nabi SAW, adalah orang yang terbaik di antara kalian terhadap isteri. Orang yang paling baik melayani isteri adalah Nabi SAW. Sebab itu kita kena teliti tentang akhlak Nabi bersama dengan keluarga baginda bagaimana. Ini adalah hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Lalu daripada sini kita nampak pada muka surat yang ke-85, kehidupan yang dipenuhi dengan ketenangan, yang dipenuhi dengan ketenteraman, sama ada daripada sudut jasmani dan juga rohani, dan penuh dengan keimanan dan kemesraan adalah harapan setiap orang. Setiap orang nak hidup yang tenang, setiap orang nak keluarga yang bahagia. Namun nak bermula daripada siapa? Sebab itu dengan akhlak yang baik daripada kedua pasangan suami dan isteri, terutamanya suami, sebab suami adalah pemimpin keluarga, suami adalah contoh untuk keluarga, dan suami pada waktu itu adalah yang terhadapan berbanding dengan yang lain. Maka sebab itu suami kena tunjukkan akhlak yang mulia, lalu diikuti oleh isteri, maka diikuti oleh anak-anak. Daripada sini kita nampak kebahagiaan rumah tangga hanya datang daripada akhlak. Ianya bukanlah sekadar daripada rupa, kerana itu akan hilang juga. Bukan kerana harta pasti akan habis. Kebahagiaan bukan kerana daripada jawatan pasti hilang. Kebahagiaan bukan kerana apa-apa, bukan kerana keturunan dan sebagainya. Ianya adalah kerana akhlak. Sebab itu Nabi SAW sebut, apabila nak mengahwini seseorang itu, dikahwini kerana 4. Namun pilihlah agama, fadhfar bidzatid din, kerana harapannya orang yang ada agama itu baik akhlaknya. Lalu sebab itu ketenteraman, kedamaian rumah tangga apabila masing-masing mainkan peranan. Dimulakan dengan suami, sebab suami adalah ketua keluarga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Firman Allah dalam surah An-Nisa, lelaki adalah qawwam, adalah pemimpin kepada para isteri dan juga para wanita. Lalu sebab itu Nabi SAW, sebab ketua keluarga suami mempengaruhi keharmonian rumah tangga. Sebab itu Nabi SAW mengingatkan kaum lelaki dengan pesanan-pesanan yang positif. Sabda Nabi, akmalul mu'minina imana
ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Sabda Nabi, orang yang imannya paling sempurna antara orang beriman adalah orang yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian yang baik akhlak adalah orang yang paling baik akhlak terhadap isterinya. Lalu daripada sini kita nampak iman itu ada kaitan dengan akhlak. Sebab Nabi sebut orang yang sempurna iman akhlaknya baik. Lalu daripada sini kita nampak ada kaitan di antara iman dan juga akhlak. Dan ada kaitan di antara akhlak dengan muamalah terhadap isteri. Sebab Nabi sebut, sebaik-baik kalian yang baik akhlak adalah orang yang terbaik akhlaknya terhadap para isteri. Lalu orang yang berlaku baik kepada rumah tangganya, isterinya, maka pada waktu itu akhirnya ada kaitan dengan imannya juga. Riwayat yang ke-16. Lalu riwayat yang ke-16, menyegerakan membayar hutang. Lalu kita berada pada zaman yang setiap daripada kita tidak terlepas daripada bebanan hutang. Sesiapa juga yang ada dalam kesempitan, moga Allah permudahkan. Namun sebenarnya adalah pentingnya untuk membayar hutang. Dan di sinilah dibawakan tajuk menyegerakan hutang yang kita akan sambung esok insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang melapangkan masa dan bersama, kepada sahabat-sahabat yang mana mungkin untuk memiliki kitab ini sebagai rujukan dan juga sebagai bahan bacaan, kerana ianya menerangkan tentang 40 hadis yang menerangkan tentang sebaik-baik perkara dan amalan, maka boleh sahaja tekan link yang ada di ruang komen. InsyaAllah kita akan jumpa pada malam nanti jam 11.30 malam. Kita akan berjumpa dalam perkongsian malam nanti jam 11.30 malam bersama dengan Al-Fadil Ustaz Ahmad Faiz Al-Fatih dalam perbicaraan kitab An-Nurul Mubin, disusuli dengan Al-Fadil Ustaz Hazim Haznan dalam perbincangan kitab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kitab fiqh iaitu Safinatun Najah. Lalu kepada sahabat-sahabat yang mana ingin bersama, maka dialu-alukan, moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Kita jumpa nanti, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairah. Terima kasih semua di atas segala perhatian yang telah diberikan.